Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah Al-Quran, fahami maknanya, hayati isi kandungannya, ayuh kita telusuri bersama. Alhamdulillah, kita akan teruskan lagi seperti mana biasa kepada sesi tadabbur surah-surah Al-Quran, dan pada kali ini kita akan melihat surah Al-Fil, iaitu juga dikenali sebagai surah gajah, di mana surah ini merupakan surah Makkiyah yang terdiri daripada 5 jumlah ayat keseluruhannya serta merupakan surah yang ke-105 di dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita teruskan kepada perbahasan berkaitan dengan surah Al-Fil. Untuk asbabun nuzul bagi surah ini, 5 ayat pada surah Al-Fil ini tidak dinyatakan di dalam kitab tafsir. Jadi kita akan teruskan kepada bahagian pokok pembicaraan ataupun latar belakang bagi surah ini. Surah ini menunjukkan kepada satu peristiwa yang amat terkenal ataupun amat masyhur dalam kehidupan penduduk semenanjung tanah Arab yang pernah berlaku sebelum kebangkitan Rasulullah SAW. Jadi peristiwa ini merupakan satu bukti yang besar bagaimana Allah menjaga dan memelihara tempat yang suci itu, iaitu tempat yang dipilihnya sebagai pusat cahaya agama yang terakhir, juga sebagai tempat pertumbuhan akidah yang baru dan sebagai titik tolak agama itu memulakan pergerakan sucinya untuk memburu jahiliah di merata pelusuk bumi dan menegakkan hidayah, kebenaran juga kebaikan. Antara perkara yang nak di-highlightkan daripada intisari surah ini ialah berkaitan tentang kisah bala tentera Abraha bagaimana hendak meruntuhkan Kaabah. Secara kesimpulannya, dari berbagai-bagai riwayat yang mengisahkan peristiwa itu ialah ada seorang gubernur Habsyah bagi negeri Yaman, iaitu semasa negeri ini tunduk kepada pemerintahan Habsyah setelah diusir pemerintahan Parsi yang berkuasa di sana. Nama gubernur itu ialah Abraha. Beliau telah membina sebuah gereja di Yaman atas nama Seri Maharaja Habsyah. Dan gereja itu dihiasi dengan segala macam hiasan dan peralatan yang amat indah serta menarik dengan tujuan untuk mengalihkan tumpuan orang-orang Arab dari Baitul Haram di Mekah ke gereja itu. Lalu beliau melihat bagaimana penduduk negeri Yaman sendiri yang diperintah oleh beliau turut tertarik kepada Baitul Haram, sama seperti kaum-kaum Arab yang lain di kawasan tengah dan utara semenanjung Arab. Beliau telah menulis surat kepada Seri Maharaja Habsyah menerangkan niat dan tujuannya. Namun, kaum-kaum Arab tidak berganjak dari rumah suci mereka. Mereka beranggapan bahawa mereka adalah dari zuriat Ibrahim dan Ismail yang membina rumah suci itu. Jadi inilah alasan kebanggaan mereka mengikut cara mereka yang suka berbangga-bangga dengan keturunan. Dan pada hemah mereka, kepercayaan-kepercayaan keagamaan yang ada pada mereka, walaupun sedang dalam keruntuhan, adalah lebih baik dari kepercayaan keagamaan kaum ahli kitab yang ada di sekeliling mereka. Mereka melihat kepercayaan-kepercayaan kaum ahli kitab adalah dalam keadaan kucak-kacir dan juga keruntuhan. Ketika inilah Abraham membuat keputusan tegas untuk meruntuhkan Kaabah supaya orang-orang Arab tidak lagi tertumpu kepadanya. Beliau telah memimpin satu angkatan tentera yang ramai yang disertai oleh gajah-gajah. Angkatan itu didahului oleh seekor gajah yang terkenal di sisi mereka. Kemudian berita angkatan ini dan tujuannya telah didengar oleh kaum-kaum Arab dan mereka berasa sedih atas tujuan Abraha yang mahu meruntuhkan rumah Kaabah mereka. Dan kerana itu, tampillah seorang pembesar dari kaum bangsawan dan raja-raja Yaman menentang angkatan Abraha. Dan nama pembesar itu ialah Zunafar. Dia telah menyeru kaumnya dan kaum-kaum Arab yang lain supaya bangkit memerangi Abraha untuk mempertahankan rumah Kaabah. Seruannya telah mendapat sambutan. Lalu ia pun memerangi Abraha tetapi ia kalah dan jadi tawanan Abraha. Nufail ibn Habib al-Khadkhami juga tampil memimpin dua kabilah Arab bersama dengan kaum Arab yang ramai untuk menentang angkatan Abraha. Tetapi Abraha telah berjaya mengalahkan mereka dan menawan Nufail. Dan pada akhirnya, Nufail bersetuju untuk menjadi pemandu jalan Abraha dalam perjalanannya ke negeri Arab itu. Dan apabila angkatan Abraha lalu di Taif, beberapa orang dari suku Thaqif datang menemui Abraha dan berkata kepadanya bahawa rumah suci yang dimaksudkannya itu bukanlah terletak di tempat mereka, tetapi di negeri Mekah. Tujuan mereka berkata begitu ialah supaya Abraha tidak mengganggu rumah suci mereka yang dibina untuk berhala Al-Lata. Mereka juga telah menghantar seorang pemandu bersama Abraha untuk menunjukkan rumah Kaabah.
Namun setelah tiba di Mughammas yang terletak di antara Taif dan Mekah, Abraha menghantar salah seorang panglimanya hingga ke Mekah. Panglima itu telah merampas dan membawa balik kepada beliau binatang-binatang ternakan kaum Quraisy dan lain-lainnya yang ada di Tihamah, termasuk 200 ekor unta kepunyaan Abdul Muttalib ibni Hashim. Beliau pada masa itu ialah seorang pembesar dan ketua kaum Quraisy. Oleh kerana itu, suku-suku Quraisy, Kinanah dan Huzail, penduduk-penduduk di Tanah Haram telah berazam untuk melawan angkatan Abraha. Tetapi kemudian mereka membatalkan cadangan itu setelah sedar bahawa mereka tidak berupaya untuk melawan angkatan Abraha. Kemudian Abraha menghantar utusannya ke Mekah untuk menemui ketua negeri itu dan menyampaikan perutusan bahawa kedatangan anggota ataupun angkatan gubernur Abraha bukan untuk memerangi penduduk negeri Mekah, tetapi hanya untuk merobohkan rumah Kaabah sahaja. Andainya mereka tidak menentang, maka ia tidak lagi perlu menumpahkan darah mereka. Dan andainya ketua negeri Mekah itu tidak mahu berperang, maka hendaklah ia dibawa menghadap gubernur. Apabila utusan Abraha menerangkan tujuan kedatangannya kepada Abdul Muttalib, ia pun berkata, "Demi Allah, kami tidak mahu memeranginya. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk berperang. Kaabah ini ialah rumah Allah dan rumah kekasihnya Ibrahim AS. Oleh itu, jika Allah mempertahankan rumah ini, maka itu memang rumahnya dan tanah haramnya. Dan jika Allah membiarkan untuk diroboh Abraha, maka kami tidak punya kekuatan untuk mempertahankannya." Lalu utusan itu keluar bersama Abdul Muttalib untuk menemui Abraha. Kata Ibnu Ishaq, Abdul Muttalib adalah seorang yang sangat tampan, cantik dan hebat. Oleh itu, sebaik saja Abraha melihatnya, ia terus menyambutnya dengan penuh hormat. Tetapi oleh kerana beliau tidak suka dilihat oleh orang-orang Habasyah, ia duduk bersama Abdul Muttalib di atas singgasananya. Maka beliau turun dari singgasananya, lalu duduk di atas hamparan dan mempersilakan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Kemudian beliau berkata kepada jurubahasanya, "Awak tanya dia, apakah maksud kedatangannya?" Jawab Abdul Muttalib, "Maksud kedatangan saya ialah untuk meminta Tuan Gubernur memulangkan kembali 200 ekor unta yang telah dirampaskan olehnya." Namun apabila jurubahasa itu menyampaikan jawapan Abdul Muttalib pada beliau, beliau pun berkata kepada jurubahasanya, "Katakan kepadanya, beta mulanya amat memandang tinggi kepada awak apabila beta melihat awak. Kemudian sekarang beta memandang rendah kepada Allah kerana menyatakan maksud kedatangan awak untuk menghadap beta. Adakah wajar awak datang menghadap beta kerana hendak berunding dengan beta untuk meminta balik 200 ekor unta kepunyaan awak yang dirampas oleh beta itu? Dan awak langsung tidak mahu berunding dengan beta tentang nasib rumah Kaabah yang menjadi pegangan agama awak dan agama nenek moyang awak. Sedangkan maksud kedatangan beta ialah untuk merobohkannya." Lalu dijawab oleh Abdul Muttalib, "Saya ini hanya tuan punya unta-unta itu saja. Sedangkan rumah Kaabah ini ada tuan punyanya yang akan mempertahankannya." Lalu disambut oleh Abraha, "Ia tidak akan dapat menahani beta." Dan dijawab semula oleh Abdul Muttalib, "Tuan bebas berbuat apa yang tuan suka." Lalu Abraha pun memulangkan kembali unta-untanya. Abdul Muttalib pulang mendapatkan kaum Quraisy dan beliau menceritakan kepada mereka apa yang telah berlaku. Ia menyuruh mereka keluar meninggalkan kota Mekah dan berlindung di celah-celah bukit. Kemudian beliau menuju ke Kaabah dan memegang gelang pintunya. Beliau berdiri bersama sekumpulan orang Quraisy, berdoa kepada Allah dan memohon pertolongannya. Namun ada riwayat menceritakan bahawa Abdul Muttalib telah berseloka. Antara selokanya yang berbunyi, "Tuhanku, hamba-Mu tiada kuasa kecuali mempertahankan rumahmu. Kerana itu, pertahankanlah rumahmu. Salib dan kekuatan mereka tidak akan dapat mengalahmu. Andainya engkau hendak membiarkan mereka meruntuhkan kiblat kami, maka urusan itu terserah padamu." Lalu Abraha berlepas dengan bala tenteranya serta gajahnya menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Namun tiba-tiba gajah itu terterum sebelum sampai ke Mekah dan tidak mahu masuk ke Mekah. Askar-askar Abraha cuba memaksa gajah itu supaya bangkit merempuh Mekah, tetapi usaha mereka gagal. Peristiwa ini memang benar berlaku mengikut pengakuan Rasulullah SAW sendiri pada hari Hudaibiyah ketika untanya yang bernama Qaswah terterum ataupun terduduk sebelum sampai ke Mekah. Sahabat-sahabat berkata, "Qaswah dah tak larat berjalan." Jawab Rasulullah SAW, "Bukan Qaswah tak larat berjalan. Bukan itu tabiatnya. Tetapi ia ditahan oleh Tuhan yang menahan gajah, yakni tentera Abraha." Tersebut di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah SAW telah bersabda pada hari kemenangan menakluk Mekah,
Allah telah menahan gajah, yakni tentera Abraha, dari melanggar Kaabah dan Allah juga yang membolehkan Rasulnya dan orang-orang mukmin menguasai negeri Mekah. Pada hari ini, kehormatan Makkah telah pulih kembali seperti kehormatannya di zaman dahulu. Oleh itu, setiap yang hadir hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir. Oleh itu, jelaslah bahawa perintah gajah ditahan dari merempuh negeri Mekah pada tahun gajah itu adalah suatu peristiwa yang sangat besar. Tepat dengan iradatnya, hendak membinasakan bala tentera itu bersama pemimpinnya, Abraha, Allah telah melepaskan pasukan-pasukan burung yang melontar ke atas mereka, anak-anak batu yang membinasakan mereka seperti daun-daun kering yang reput sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran. Tubuh Abraha sendiri telah menjadi sasaran anak-anak batu itu dan ia menderita parah. Kerana itu, ia telah dibawa keluar dari Mekah bersama-sama tenteranya, sedangkan jari jemarinya gugur sebatang demi sebatang, sehingga sampai ke Sana'a, yakni ibu kota Yaman. Beliau tidak mati sehingga dadanya berlubang menampakkan jantungnya. Seterusnya kita lihat pula pada pokok pembicaraan yang berkaitan tentang hakikat burung-burung yang membinasakan bala tentera Abraha mengikut Syekh Muhammad Abduh. Menurut beliau, terdapat berbagai-bagai riwayat dalam menentukan jenis kumpulan burung-burung itu dan bentuk rupanya. Juga tentang ukuran kecil besar dan bentuk rupa anak-anak batu itu. Begitu juga di sana ada riwayat menyatakan bahawa wabak cacar telah berlaku dalam tahun serangan Abraha di Mekah. Bagi ulama-ulama yang cenderung menyempitkan ruang peristiwa-peristiwa luar biasa atau yang mencarikan adat dan peristiwa-peristiwa kuasa gaib atau cenderung melihat undang-undang alam gaib itu berlaku dalam bentuknya biasa saja, mereka berpendapat bahawa pentafsiran peristiwa burung itu dengan kejadian wabak cacar adalah lebih dekat dan lebih baik. Burung-burung yang dimaksudkan itu ialah lalat-lalat yang membawa kuman-kuman cacar kerana erti perkataan tayrun ialah setiap benda yang terbang. Ujar Al-Ustaz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya mengenai surah ini di dalam Juzul Ammah. Pada hari yang kedua, wabak cacar itu merebak dalam kalangan tentera Abraha. Menurut Ikrimah, itulah kejadian wabak cacar yang pertama di negeri Arab pada tahun itu. Kata Ya'qub bin Utbah mengenai peristiwa itu, kejadian wabak cacar adalah dilihat pertama kali pada tahun itu. Wabak itu telah memahmah suhu tubuh mereka dengan dahsyat dan jarang berlaku seperti itu. Daging-daging mereka merelai dan gugur menyebabkan Abraha dan tenteranya takut dan terpaksa lari. Abraha sendiri telah ditimpa wabak itu dan daging tubuhnya terus gugur secepis demi secepis dan jari jemarinya jatuh sebatang demi sebatang. Sehingga dadanya berlubang dan akhirnya dia mati di Sana'a. Inilah cerita yang mencapai kata sepakat dari berbagai-bagai riwayat itu dan sah kita berpegang dengannya. Menurut keterangan surah yang mulai ini, mengikut keterangan surah yang mulia ini, wabak cacar itu telah berlaku dengan sebab anak-anak batu yang digugurkan ke atas tentera-tentera Abraha oleh pasukan-pasukan burung yang dihantar oleh Allah bersama dengan angin. Oleh itu, anda boleh mempercayai bahawa burung yang dimasukkan itu adalah dari jenis nyamuk atau lalat yang membawa kuman sesetengah penyakit. Dan anak-anak batu yang dimasukkan itu adalah dari jenis tanah-tanah kering beracun yang dibawa angin dan melekat pada kaki binatang-binatang itu. Apabila tanah itu mengenai badan, ia akan masuk ke dalam lubang-lubang kulit dan menimbulkan kudis-kudis yang akhirnya badan menjadi buruk dan daging-dagingnya gugur. Banyak binatang-binatang terbang yang lemah itu merupakan bala tentera Allah yang paling kuat dalam membinasakan manusia yang mahu dibinasakan. Dan binatang yang seni itu yang sekarang dipanggil kuman adalah termasuk dari kumpulan binatang. Kuman-kuman itu juga berkelompok-kelompok dan berpasukan yang begitu banyak. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui jumlah bilangannya. Kekuatan kudrat Allah yang membinasakan orang-orang yang zalim tidak semestinya bergantung kepada burung-burung yang besar kepala bukit atau burung-burung yang sebesar Garuda atau burung-burung yang mempunyai warna-warna yang tertentu atau bergantung kepada jenis ukuran batu yang tertentu. Segala-galanya boleh menjadi tentera Allah. Setiap kejadian menampilkan membuktinya. Iaitu Tuhan Khalik yang Maha Esa. Tiada kekuatan di alam buana ini melainkan semuanya tunduk kepada kekuatan Allah. Pemerintahan Abraha yang zalim itu yang mahu meruntuhkan rumah Kaabah telah dibinasakan Allah bersama tenteranya dengan angkatan burung yang membawa wabak cacar sebelum mereka sempat memasuki negeri Mekah. Ini adalah satu nikmat yang dilimpahkan Allah ke atas penduduk tanah haram walaupun mereka menyembah berhala untuk memelihara rumah Kaabah sehingga dia dibangkitkan Rasulullah yang akan memelihara rumah itu dengan kekuatan agamanya.
Ia juga merupakan satu kemurkaan Allah terhadap tentera-tentera bergajah yang mahu menyerang rumah Kaabah tanpa suatu kesalahan. Inilah riwayat yang boleh dipegang dalam mentafsirkan surah ini. Lain-lain riwayat tidak dapat diterima melainkan dengan takwilan jika riwayat-riwayat itu sahih. Kebesaran kekuatan Allah ataupun kekuasaan Allah semakin bertambah besar bagi orang-orang yang memandang besar kepada gajah, iaitu binatang berkaki empat yang mempunyai tubuh badan yang paling besar dan dibinasakan dengan kuman yang kecil yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tentulah ini lebih besar, lebih aneh dan lebih mengagumkan di sisi orang-orang yang berakal. Kita teruskan pada pandangan Said Qutb yang ini tidak bersetuju dengan pendapat Syekh Muhammad Abduh. Bagi kami, gambaran wabak cacar yang terjadi dari tanah berkuman yang dikemukakan oleh Al-Ustaz Al-Imran Muhammad Abduh atau keterangan riwayat-riwayat yang mengatakan bahawa batu-batu yang dilontarkan itu sendiri dapat menembuskan tubuh badan dan menjadikan reput seperti daun-daun kayu yang kering tidaklah lebih menunjukkan kudrat Allah. Dan tidak pula lebih baik untuk mentafsirkan peristiwa ini. Pada pandangan kami, kedua-dua penafsiran itu adalah sama saja dari segi kemungkinan berlaku dan dari segi menunjukkan kudrat Allah. Kerana bagi kami sama sahaja sama ada Allah binasakan angkatan Abrahah dengan undang-undangnya yang biasa yang diketahui manusia atau dengan undang-undang yang luar biasa yang tidak diketahui mereka. Undang-undang Allah tidak hanya terbatas pada undang-undang biasa yang diketahui manusia dan undang-undang Allah yang diketahui manusia hanya sebahagian yang kecil saja. Allah dedahkan rahsia undang-undang itu sekadar yang mampu dicapai oleh daya akal fikiran dan ujian-ujian mereka dalam masa yang lama. Undang-undang yang luar biasa atau mencarikan adat juga merupakan undang-undang Allah tetapi ia disifatkan luar biasa dibandingkan dengan undang-undang yang biasa yang diketahui mereka. Kerana itu, apabila kami berdepan dengan peristiwa luar biasa, kami tidak merasa ragu-ragu lagi terhadapnya atau cuba mentakwilkan peristiwa itu asalkan sahaja riwayat yang sah dan betul. Serentak itu juga kami tidak melihat peristiwa yang berlaku dengan undang-undang biasa itu sebagai kurang berkesan atau kurang bermakna dari peristiwa yang berlaku dengan undang-undang luar biasa. Kerana undang-undang biasa itu pada hakikatnya luar biasa jika diukurkan dengan kudrat kuasa manusia. Proses naik dan terbenamnya matahari merupakan satu kejadian luar biasa, tetapi manusia telah biasa dengannya. Begitu juga kejadian kelahiran anak merupakan satu kejadian yang luar biasa tetapi ia berlaku setiap saat. Jika tidak, siapa suka cubalah uji sendiri. Tindakan Allah menghantarkan burung-burung walau apa sahaja jenisnya membawa batu-batu yang mengandungi kuman-kuman cacar dan mengakibatkan berlakunya wabak cacar dalam kalangan tentera Abraha yang sedang mara untuk meruntuhkan Kaabah. Ianya merupakan satu peristiwa luar biasa yang benar-benar menunjukkan kekuasaan Allah. Dan ia tidak kurang hebatnya jika Allah menghantarkan burung-burung khusus membawa batu-batu khusus yang membinasakan tubuh badan bala tentera itu. Kedua-duanya sama-sama luar biasa belaka. Tetapi dalam peristiwa ini khususnya, kami lebih cenderung kepada tafsiran bahawa ia adalah berlaku menurut undang-undang Allah yang luar biasa. Iaitu Allah telah menghantar pasukan-pasukan burung yang luar biasa membawa batu-batu yang luar biasa dan mengakibatkan penyakit yang luar biasa. Walaupun kita tidak semestinya menerima riwayat-riwayat yang menerangkan rupa bentuk dan besar kecilnya burung-burung dan batu-batu dengan sifat yang mengharukan itu. Kerana kejadian-kejadian yang seumpama itu menunjukkan ada-ada saja ditokok tambah dengan unsur-unsur yang keterlaluan. Dan kami lebih cenderung kepada tafsiran ini bukan kerana ia membawa makna dan hakikat yang lebih besar, tetapi kerana suasana surah dan latar belakang peristiwa ini menjadikan tafsirannya ini lebih dekat. Allah mahukan rumah Kaabah ini memainkan peranan yang besar. Allah mahu memelihara Kaabah supaya menjadi pusat perhimpunan manusia yang aman dan supaya menjadi tempat pertumbuhan kumpulan yang memperjuangkan akidah yang baru agar dari sinilah akidah itu bergerak bebas. Di sebuah negeri yang bebas, tidak dikuasai oleh kuasa luar dan tidak pula dikuasai oleh sebuah kerajaan yang kuat dan mampu membendung dakwah dari tempat pertumbuhannya lagi. Allah jadikan peristiwa ini satu pengajaran yang terdedah kepada semua pandangan manusia dari semua generasi sehingga ia membangkitkan mereka sebagai nikmat istimewa kepada kaum Quraisy dalam surah ini setelah Nabi diutus menjadi Rasul. Allah menjadikan peristiwa itu sebagai satu contoh bagaimana ia menjaga dan memelihara tempatnya yang suci. Oleh itu, amatlah sesuai dengan latar belakang seperti ini bahawa peristiwa itu berlaku dalam bentuk yang luar biasa dan belum pernah diketahui manusia. Tidak ada satu alasan yang diperlukan untuk menjadikan peristiwa ini sebagai peristiwa biasa. Kerana peristiwa ini sendiri dengan segala latar belakangnya merupakan satu peristiwa yang sangat unik,
Lebih-lebih lagi, kejadian biasa wabak cacar itu tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang menceritakan kesan-kesan penyakit yang menimpa angkatan tentera Abraha. Kerana penyakit cacar tidak menggugurkan daging-daging tubuh secebis demi secebis dan jari jemari sebatang demi sebatang. Dan tidak membelahkan dada sehingga menampakkan jantung. Sedangkan inilah gambaran secara langsung dari nas Al-Quran. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Lalu dia menjadikan mereka binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Riwayat Ikrimah dan keterangan Ya'qub ibni Utbah tidak merupakan nas bahawa tentera Abraha telah ditimpa wabak cacar. Ia tidak lebih dari menyatakan bahawa wabak cacar telah berlaku di semenanjung Arab bagi pertama kalinya pada tahun itu. Tidak ada dalam keterangan mereka berdua bahawa Abraha dan bala tenteranya sahaja yang terkena wabak itu. Di samping itu, keadaan penyakit yang menimpa tentera Abraha yang sebegini dahsyat tanpa terlibat sama penduduk-penduduk Arab yang berdekatan dengan tempat itu, pada masa itu merupakan satu perkara yang luar biasa jika pasukan burung-burung itu hanya melontarkan batu-batu ke atas tentera Abraha sahaja. Oleh itu, selama peristiwa ini sendiri merupakan satu perkara yang luar biasa, maka apa perlunya berpenat-penat untuk menentukan dengan gambaran wabak cacar semata-mata dengan alasan kerana gambaran merupakan gambaran lumrah dan biasa pada tanggapan manusia. Sedangkan berlakunya peristiwa itu dalam bentuk yang luar biasa adalah lebih sesuai dan munasabah dengan seluruh suasana peristiwa ini. Seterusnya kita akan melihat pemikiran akliyah melupakan aspek kebebasan iradat dan kudrat Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan pemikiran akliyah? Kami memang mengerti dan menghargai motif-motif sekolah pemikiran akliyah yang dikepalai oleh Al-Ustaz Al-Imam rahimahullah pada masa itu. Kami memang mengerti motif-motifnya yang mahu menyempitkan bidang peristiwa-peristiwa luar biasa atau peristiwa-peristiwa kuasa gaib dalam mentafsirkan Al-Quranul Karim dan kejadian-kejadian sejarah serta berusaha mengembalikan peristiwa-peristiwa kuasa gaib itu kepada peraturan-peraturan yang lumrah dan biasa saja. Sekolah pemikiran akliyah telah menghadapi kecenderungan kepada perkara-perkara khurafat yang mempengaruhi pemikiran orang ramai di masa itu. Di samping menghadapi banjir dongeng-dongeng dan cerita-cerita Israeliat yang termuat di dalam kitab-kitab tafsir dan riwayat. Sedangkan, di masa itu kemajuan sains yang mengagumkan manusia telah sampai ke muncaknya dan gelombang keraguan terhadap penafsiran-penafsiran agama juga telah memuncak tinggi. Kerana inilah sekolah pemikiran akliyah tampil berdiri dan berjuang untuk mengembalikan kehormatan agama dan berlandaskan bahawa segala apa yang diterangkan oleh agama adalah sesuai dengan semua pemikiran akal. Dari sinilah sekolah pemikiran akliyah berusaha membersihkan agama dari khurafat-khurafat dan dongeng-dongeng di samping berusaha mewujudkan pemikiran akliyah agama dalam memahami undang-undang alam sebagai undang-undang yang tetap dan teratur, rapi dan memulangkan seluruh harakat manusia dan harakat alam kepada undang-undang. Pemikiran seperti ini pada dasarnya merupakan pemikiran akliyah Al-Quran kerana Al-Quran memulangkan manusia kepada peraturan-peraturan alam yang diciptakan Allah selaku undang-undang yang tetap dan teratur rapi bagi seluruh harakat dan gejala alam. Tetapi usaha menghadapi tekanan khurafat dari satu segi dan tekanan kemajuan sains di satu segi yang lain itu telah meninggalkan kesan-kesan keterlaluan di dalam sekolah pemikiran akliyah, iaitu keterlaluan berhemah dan kecenderungan menjadikan undang-undang alam yang biasa itu sebagai kaedah semesta bagi peraturan Allah. Kerana itu, dalam tafsir Al-Ustaz Al-Syekh Muhammad Abduh dan tafsir dua orang muridnya, Al-Ustaz Al-Syekh Rashid Radha dan Al-Ustaz Abdul Qadir Al-Maghribi, terdapat kecenderungan yang jelas mentafsirkan banyak perkara yang luar biasa dengan undang-undang Allah yang biasa dan mentakwilkan setengah-setengahnya dengan takwilan-takwilannya yang dikira sesuai dan rasional. Di samping terdapat kecenderungan terlalu hati-hati dan hemah dalam menerima cerita-cerita kuasa gaib. Di samping kesedaran dan penghargaan kami terhadap faktor-faktor alam sekitar yang melahirkan alam pemikiran akliyah ini, kami dapati ada unsur keterlaluan dan pengabaian terhadap satu aspek yang lain dari persepsi Al-Quran yang sempurna, iaitu ia melupakan aspek kebebasan iradat yang dipilih olehnya sama ada peraturan-peraturan biasa atau peraturan-peraturan luar biasa. Kebebasan iradat ini menolak akal untuk menjadi hakim yang memberi keputusan terakhir dan menolak apa yang difikirkan akal sebagai asas segala pentafsiran. Dengan erti sesuatu peristiwa yang tidak sesuai dengan akal, pastilah ditakwilkan sebagaimana yang ditegaskan berulang-ulang kali dalam tafsir tokoh-tokoh sekolah ini. Seterusnya, apa yang dapat kita lihat dari surah ini yang hendak di-highlightkan ialah undang-undang biasa bukanlah keseluruhan undang-undang Allah. Di samping itu pula, undang-undang Allah yang biasa itu bukanlah merupakan keseluruhan undang-undang Allah. Malah ia hanya merupakan sebahagian kecil saja
yang tidak cukup untuk mentafsirkan segala undang-undang yang berlaku di alam ini. Kedua, undang-undang Allah yang biasa dan luar biasa sama-sama menjadi bukti yang menunjukkan kebesaran kudrat Allah dan kehalusan perencanaannya. Semuanya ini di samping berhemah terhadap khurafat dan menolak dongeng dengan cara yang cukup sederhana adalah tidak terpengaruh dengan saranan persekitaran yang khusus. Juga tidak terpengaruh dalam menghadapi tradisi intelektual yang lumrah di mana-mana zaman. Ada satu kaedah yang terjamin selamat dalam mentafsirkan nas Al-Quran, iaitu kita tidak harus menghadapi nas Al-Quran dengan tanggapan-tanggapan akliyah yang terdahulu atau dengan tanggapan yang telah diterima umum atau dengan tanggapan-tanggapan yang wujud di dalam sesuatu persoalan yang ditangani nas-nas Al-Quran. Malah kita harus menghadapi nas-nas itu sebagai sumber untuk menerima tanggapan-tanggapan kita, iaitu imaniyah kita. Justru itu, dari nas-nas inilah kita menerima tanggapan-tanggapan yang berhubung dengan hal-hal keimanan kita dan membentuk kaedah-kaedah logik dan semua persepsi kita. Andainya nas-nas itu menetapkan sesuatu persepsi, maka itulah yang seharusnya merupakan tanggapan kita mengikut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Itu ialah kerana pemikiran akal yang kita mahu menghakimkannya dalam memahami persepsi Al-Quran mengenai peristiwa-peristiwa alam, sejarah manusia dan perkara-perkara gaib. Adalah hasil pemikiran yang dikeluarkan oleh realiti kehidupan dan pengalaman manusia yang terbatas. Dan poin yang terakhir, sebelum kita pergi pada penafsiran ayat 1 dan 2 dan ayat yang seterusnya, terdapat satu poin yang hendak di-highlightkan di sini ialah hanya Al-Quran layak menjadi sumber kekuatan akliyah. Walaupun akal itu sendiri mempunyai kekuatan mutlak yang tidak terikat dengan butir-butir ujian dan kejadian yang tertentu, malah ia mengatasi dan meningkat kepada pengertian-pengertian niskala di sebaliknya, namun pada penghabisannya, ia tetap terbatas pada batas-batas kewujudan kita sebagai manusia. Sedangkan kewujudan kita bukanlah suatu kewujudan yang mutlak seperti kewujudan Allah. Oleh kerana Al-Quran itu terbit dari Allah yang bersifat mutlak, maka Al-Quran itu sendiri adalah yang berhak menentukan persepsi kepada kita dan segala persepsi Al-Quran harus merupakan sumber untuk membentuk tanggapan-tanggapan akliyah kita itu. Berdasarkan hakikat ini, tidak wajar dikatakan bahawa keterangan sesuatu nas Al-Quran itu bercanggah dengan akal. Kerana itu, ia perlu ditakwilkan sebagaimana yang sering berlaku dalam tanggapan-tanggapan yang dikemukakan tokoh-tokoh aliran akliyah ini. Tetapi ini bukanlah bererti kita harus berserah bulat kepada khurafat-khurafat. Bahkan maksudnya ialah akal kita bukanlah satu-satunya pemutus dalam mentafsirkan persepsi Al-Quran. Selama pengertian dari pengucapan atau pengungkapan Al-Quran itu jelas dan terang, maka pengertian itulah yang menentukan bagaimana seharusnya akal kita menerima pengertian itu. Dan bagaimana seharusnya membentuk asas-asas kefahaman dan logik akliyah kita terhadap pengertian Al-Quran dan terhadap hakikat alam yang lain. Baiklah, untuk itu kita berhenti dahulu untuk setakat ini bagi video ini, dan seterusnya bagi penafsiran ayat-ayat yang berikutnya, ayat 1 hingga ayat terakhir, kita pergi kepada video yang seterusnya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.